ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri daripada kamu melihat serta memerhatikan apa yang telah disediakan oleh Allah untuk keesokan harinya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Harj ayat yang ke-18. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi Nazir Masjid, seterusnya Ashabul Kiram, kepada Tuan-Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, serta seluruh ahli jawatan kuasa, saf pimpinan masjid, dan yang saya hormati lagi saya raikan kepada semua tok-tok guru, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para habaib dan masyayikh yang turut berada bersama-sama dengan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bertambah kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya, semua sekali tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ayahanda bunda, para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan syukur kepada Allah kerana pada malam ni
Allah memberikan kesempatan kepada diri saya, kepada tuan-puan, ayahanda, bonda sekalian, yang mana kita syukur sebab dapat bersama-sama duduk berada di dalam majlis ilmu, yang mana di dalam tempat yang baik, berada di dalam kita lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan ia menjadi di antara amalan yang kita minta agar dapat istiqamah sampailah kepada saat pengakhiran kehidupan kita di atas dunia. Makna kata paling kurang kita minta, ya Allah, akhirkanlah kehidupan kita ini dalam keadaan sedang lakukan kebaikan, solat berjemaah sebagai contohnya. Akhirkanlah kehidupan kita ni saat tengah duduk berada di dalam majlis ilmu, berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh dengan husnul khatimah, kematian yang baik yang sering kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ayahanda, bunda dirahmati Allah sekalian. Malam ni alhamdulillah saya menggantikan kepada ustaz yang sepatutnya jadual pada malam ni. Sebabnya saya terfikir 2 kali tak dapat datang. Kali yang pertama bulan lepas, sebabnya saya ada urusan emergency, kena balik kampung ke Kelantan, nak kejar balik tak sempat tuan-tuan sekalian. Sebelum daripada tu, bulan sebelumnya pula tak ingat sungguh tuan-tuan sekalian, jadual saya balik kerja tu padahal memang tak ada apa pun para jemaah sekalian. Balik kerja dah petang, dah dekat pukul 6 lebih, tak teringat jadual malam tu ada kuliah dekat sini tuan-tuan rahmati Allah. Jadi malam ni qadaklah kepada yang sebelum daripada ni. InsyaAllah bulan minggu keempat bulan ni pun insyaAllah saya akan hadir tuan-puan rahmati Allah. Baik muslimin muslimat, ayahanda bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pertemuan sebelum daripada ni kita bincang dah dalam pengajian bulanan kita menggunakan kitab adab-adab orang Islam, dan kita telah berbincang di antara topik yang awal berkaitan dengan iaitu adab-adab mengenai niat. Bagaimana yang disebutkan betapa pentingnya niat itu dalam kehidupan kita, dan dari sudut niat pun ada yang dibincangkan soal adab. Maknanya kesimpulan daripada perbincangan itu, apa yang kita niat itulah yang kita akan dapat. Walaupun perkara itu kita lakukan perkara yang baik, tetapi niatnya adalah tidak baik, maka Allah nilai kepada apa yang diniatkannya tersebut para jemaah sekalian. Itu daripada tajuk yang pertama. Malam ni kita masuk kepada tajuk yang kedua. Yang kedua ini menceritakan berkaitan dengan adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebutkan sebagai adab-adab terhadap Allah, dan apakah sebelum daripada ini kita sudah cukup beradab dengan Allah, ataupun rupa-rupanya ada seberapa bahagian lagi yang kita tak berapa clear tentang soal adab. Rupa-rupanya itu di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk tentang adab terhadap Allah, nak memberi kepahaman kepada kita kenapa sampai Islam bincang tajuk tersebut, ini adalah lebih penting. Kerana dalam Quran Allah menekankan tentang konsep hubungan yang wajib kita jaga, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Dari sudut ketaatan, Allah perintahkan dalam Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini jelas ayat Quran satu perintah berbentuk kewajipan. Maka sebab itu dalam hidup ni kita kena ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang muslim memandang nikmat Allah ke atas dirinya amat banyak dan tidak terkira. Mulai dari saat kejadian benih dalam rahim ibunya hinggalah dia kembali menemui Tuhannya. Oleh itu dia sentiasa mensyukuri Allah ke atas nikmat tersebut dengan bertahmid, memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian.
dan melalui anggota badannya kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah. Yang demikian ini adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah, keingkaran terhadap seorang pun wa ta'ala dalam hidup dia. Dan yang sepatutnya tak ada orang pun boleh sebut bahawasanya seolah-olah dia sudah tidak ada sebarang nikmat dalam kehidupan. Sebab tu bawa bertenang kalau saat Allah tengah uji kita berada di dalam kesusahan. Sampai setengah orang dia lupa pada Allah bila diuji dengan kepayahan, sampai dia sebut, ya Allah, aku dah tak ada nikmat apa lagi dah dalam hidup. Aku ni dah tak ada apa lagi dah. Tuan-puan, para jemaah sekalian, ini perkataan-perkataan yang perlu kita berhati-hati. Terutama masa tu Allah uji dengan kesempitan, Allah uji dengan kepayahan, Allah uji dengan pelbagai ujian yang susah. Tuan-puan sekalian, kadang setengah orang bila mengikut hawa nafsu, jangan terlalu ikut para jemaah sekalian. Bila ikut hawa nafsu itu yang akan jadi, ya Allah, seolah-olah tak ada apa langsung dah nikmat dalam kehidupan. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Sedangkan disuruh lihat kepada kita bahawasanya memandang nikmat Allah sangat luas. Apa yang kita tak dapat itu mungkin baru sedikit. Kita ada ruangan nikmat yang lain Allah bagi dalam kehidupan kita. Baik, ini dia antaranya. Lalu disebutkan, diajarkan kepada kita antaranya cara bagaimana kita nak melihat nikmat Allah itu sangat luas dalam kehidupan. Syekh ni kata, mulai dari saat kejadian benih dalam rahim ibunya hinggalah dia kembali menemui kepada Tuhannya. Sampai seluas itu diajarkan agar kita lihat luasnya nikmat Allah. Diajarkan agar kita sentiasa demikian, dia sentiasa syukur pada Allah atas nikmat tersebut dengan bertahmid memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian. Orang yang macam ni, dia pandang luasnya nikmat Allah, maka lidah dia takkan berhenti dengan sebut kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak apa, walaupun begini, Alhamdulillah, tuan-puan sekalian. Itu melalui lidah dan lisannya. Dan seterusnya bukan sekadar itu, lalu melalui dengan anggota badannya yang digunakan bagi mentaati Allah. Dia jadi orang yang sentiasa bersyukur, bukan sekadar sebut Alhamdulillah, namun aku kena sujud juga pada Allah. Makin susah, maka pada saat itu dia makin mencari ruang. Mana lagi ini semua nikmat, maka aku kena terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan lagi rezeki dalam kehidupan kamu. Jikalau kamu kufur, Allah uji dengan kepayahan, Allah uji dengan tidak ada nikmat, saat itu kamu kufur, kamu tak bersyukur pada Allah, maka inna azabi lasyadid, azab yang pedih dan perit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tuan-puan dirahmati Allah. Baik, yang demikian ini adalah merupakan adabnya terhadap Allah, yang mana disebutkan ini rupanya termasuk di antara adab dengan Allah. Maka orang yang ingkar serta melupakan Allah dan melupakan budi baiknya atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah. Maknanya orang yang berlawanan dengan sifat yang demikian, bahasa mudah dia, kasarnya, dia ini orang yang tidak ada adab dan dia ini orang yang kurang hajarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia payah nak jadi manusia yang sentiasa bersyukur dalam kehidupan. Baik, dalil Al-Quran di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekadar untuk penguat daripada hujah apa yang disebutkan oleh Syekh tadi. Antaranya yang pertama di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, yang bermaksud apa sahaja nikmat yang ada pada kamu itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua di dalam surah yang sama, surah An-Nahl ayat yang ke-18,
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau kamu nak menghitung nikmat Allah, maka tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Baik, itu di antara yang pertama, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, tuan-puan hadirin hadirat ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, termasuk di antara adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? Orang Islam memandang alam Allah Ta'ala terhadap dirinya begitu luas dan meliputi dengan segala keadaan. Maka hatinya penuh dengan perasaan kagum dan syarat dengan rasa hormat terhadap Allah. Maka dia malu hendak melakukan maksiat atau penderhakaan. Merasa malu hendak menyalahi perintahnya atau hendak keluar daripada ketaatan. Ini juga merupakan adab orang Islam terhadap Allah, kerana tidak boleh dianggap beradab sedikit pun dengan Allah jika seseorang hamba melakukan maksiat terhadap tuannya atau membalas nikmat dengan perkara yang buruk atau dengan sifat yang keji, sedangkan Allah selalu menyaksi dan melihat kepadanya. Ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Yang bermaksud, hendaklah kamu ingat padaku dengan mematuhi hukum dan juga undang-undangku. Nescaya aku ingatkan kamu, membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah padaku, serta jangan kamu kufur akan nikmatku. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, kita melihat sejauh manakah kita beradab dengan Allah dari sudut mematuhi hukum dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni adalah satu suruhan, satu kewajipan di dalam kehidupan kita. Bukan satu perkara yang pilihan. Rasa-rasa nak ikut, nak taat perintah Allah, kita taat. Rasa-rasa benda yang tak mau ikut dengan hukum, tak nak ikut dengan undang-undang Allah, maka kita letak tepi. No, tuan-tuan sekalian. Apa yang Allah dah sebutkan di dalam Al-Quran, itulah dia hukum Allah. Apa dia suruhan daripada Allah dalam Quran, itulah yang dinamakan sebagai peraturan yang wajib diikuti, yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan. Bahkan orang yang dia beradab dengan Allah, dia akan rasa malu apabila hidupnya bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita lihat, ya Allah, kita hidup, adakah kita ni bertentangan dengan syariat Allah? Kita bertentangan dengan hukum dan undang-undang Allah? Adakah kita berasa malu ataupun seolah tak ada rasa apa, tuan-puan sekalian? Kan yang mana Allah patut suruh, wajib kita kena ikut, kita kena buat, tapi dah pertama tak buat, lepas tu tidak ada rasa serba salah. Patutnya kita kena rasa malu. Sebab apa? Kita hidup di atas dunia yang ada hak milik, ada pemilik kekalnya, tuan-puan sekalian. Dan bila ada pemilik kekalnya, ada undang-undang daripada tuan pemilik tersebut yang wajib ikut, tiba-tiba kita tak ikut, buat kepala sendiri, tuan-puan sekalian. Tapi kalaulah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa serba salah, ini yang membimbangkan tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan bertentangan dengan syariat, hidup dalam keadaan bertentangan dengan fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkara yang mana dia tidak beradab dengan Allah. Ini bukan saya kata, kitab ni kata, tuan-puan dirahmati Allah, alim ulama duk sebut perkara tersebut. Maka kita kena wajib kita nilai para jemaah sekalian. Maka kita kena rasa malu kalau masa tu kita buat derhaka dengan Allah, kita rasa leka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-puan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara
wa qad khalaqakum atwara. Yang bermaksud, kenapakah kamu tidak menghargai dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya, sedangkan Allah menciptakan kamu dalam beberapa peringkat. Yang ketiga, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, apabila kita melihat pertanyaan-pertanyaan daripada Allah di dalam Al-Quran, dengan pertanyaan itu menjadikan kita ini lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tuan-tuan sekalian? Maksudnya Allah tanya ni dekat mana? Dalam Quran. Pertanyaan daripada Allah. Lalu pertanyaan yang Allah tanyakan itu, bila kita baca dan kita lihat, menjadikan kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi dalam surah Nuh ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Dalam Quran banyak kita akan jumpa ayat-ayat berbentuk pertanyaan dari Allah. Allah tanya kepada kita sebagai manusia. Antaranya ni tadi yang dibacakan, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapakah kamu ni tidak hargai kebesaran Allah, kekuasaan Allah, sedangkan Allah dah ciptakan kamu dalam beberapa peringkat. Yang bila kita baca, kita akan jadi, ya Allah, Allah tanya nak suruh, patutnya kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Quran ayat-ayat yang lain, biasa kita jumpa tuan-tuan sekalian, ayat berbentuk pertanyaan dari Allah ni, dia kebanyakan berada di penghujung ayat, dan ada juga yang berada di awal ayat. Di penghujung ayat ni, contoh, kita baca ayat-ayat Quran, ayat yang tertentu, tiba sampai penghujungnya, Allah tanyakan, afala ta'qilun, afala ta'lamun. Lagi apa dia? Afala tatafakkarun, sebagai contohnya. Maknanya akhir ayat tu Allah tanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Depan tu adalah ayat-ayat penceritaan. Akhirnya Allah tanyakan begitu, afala ta'lamun, adakah kamu tidak mengetahuinya? Itu contoh yang berada di penghujung ayat. Baik, yang berada di awal ayat, kita boleh lihat contohnya lagi dalam surah Al-Ghashiyah. Ayat itu Allah tanyakan, dimulakan pada bahagian awal tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Allah nak cerita di penghujungnya, aku dah ada tunjukkan sesuatu. Awalnya Allah tanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta muzakkir. Sadaqallahul azim. Ini contoh yang berada duduknya di bahagian awal. Satu bahagian tu Allah tanya, afala yanzurun, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memerhatikan? Kamu tak nampakkah apa dia? Al-ibil kaifa khuliqat, macam mana seekor unta itu yang telah dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa dia lagi? Afala yanzurun, tidakkah kamu melihat, kamu tak nampakkah? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit yang tinggi itu, rufi'at, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi naik kapal terbang, flight, pergi umrah dan pergi mana-mana tuan-puan sekalian. Kita rasa bila naik flight tu ribuan kaki dah tinggi dah. Tetapi bila kita lihat di bahagian tingkap, rupa-rupanya seolah-olah tidak nampak penghujungnya, tinggi lagi tuan-puan dirahmati Allah. Ini ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kamu tak nampakkah yang mana bukit bukau, gunung ganang yang telah aku jadikan, aku ciptakan sebagai tanda kehebatan untuk kita renung dan kita lihat. Kita nampak seolah gunung bukit bukau tu macam biasa sahaja, nampak dari pandangan jauh. Tapi bila kita sampai dekat, kita akan nampak subhanallah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Allah sebut dalam surah yang lain, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Allah kata Allah bagikan andai diletakkan Quran, diturunkan Quran berada di atas jibal, berada di atas bukit gunung ganang tersebut, maka kamu akan lihat dia akan hancur musnah. Kerana apa? Khasyiatillah, kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan demikian. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kamu tak nampakkah bumi yang terbentang luas yang telah aku ciptakan dalam kehidupan kamu. Ni dunia kita, hidup dekat atas dunia ni tuan-puan dan rahmati Allah sekalian, banyak bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ingat apa yang kita lakukan, ke mana sahaja bertebaran kita di atas muka bumi Allah. Pastikan jangan ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah suruh kita ingat, perhati, tengok betul-betul. Jalan keluar, nampak tempat yang indah, nampak tempat yang cantik, jangan lupa syukur pada Allah, jangan lupa puji pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah boleh jadikan pelbagai keadaan hanya dengan sekelip mata, tuan-puan dan rahmati Allah. Jadi ini di antara contoh yang mana perkara yang ketiga termasuk dalam adab-adab terhadap Allah. Maknanya kita bila bacalah Quran, tuan-puan sekalian, kita lihat jumpa ayat pertanyaan ini, subhanallah, Allah rupa-rupanya nak suruh kita perhati bukan sekadar dengan mata kasar kita, tetapi dengan mata hati, tuan-puan sekalian. Hebatnya Allah jadikan perkara tersebut, hebatnya Allah jadikan semua benda ini nak menyuruh kita lebih dekat dengan Allah. Ini adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya tuan-puan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seseorang muslim memandang bahawa Allah taala berkuasa ke atasnya, menguasainya, dan dia tidak dapat melarikan diri daripadanya. Tidak ada peluang atau jalan selamat untuk melepaskan diri daripadanya, melainkan dengan kembali kepadanya, kembali kepada ajarannya, dengan bertawakal serta menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah. Ini adalah merupakan suatu adab daripada hamba terhadap Tuhannya dan penciptanya, kerana tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya. Begitu juga tidak beradab orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai sebarang daya dan juga kekuatan. Apa makna yang keempat ni dalam konteks adab terhadap Allah? Baik tuan-tuan sekalian, yang keempat ini kita menjadikan apa yang berlaku di dalam kehidupan. Dia ada dua terms yang disebut, tuan-puan dan rahmati Allah. Ada dua bahagian, dua poin, tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita menjadikan apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, kita jangan terlupa balikkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Balikkan kepada Allah. Contoh, tuan-tuan sekalian, hari ini kita nampak yang mana virus yang sangat menyebar luas, tersebar luas dah, tuan-puan dan rahmati Allah, di seluruh pelosok dunia. Sampailah akhirnya dikeluarkan satu statement memo daripada kerajaan Arab Saudi bahawasanya terus serta-merta stop untuk permohonan visa umrah. Wallahualam ada sumber yang mengatakan sehingga kepada penghujung Mac ataupun awal April, tuan-puan dan rahmati Allah. Tapi secara asasnya sekarang dah keluar. Kerajaan Saudi dia melarang daripada masuk untuk menunaikan ibadah umrah, kecuali beberapa tempoh minggu yang lepas yang mana visa dah lulus, dalam permohonan yang baru nak buat dah tak boleh dah, tuan-puan dan rahmati Allah. Kita melihat bila berlaku sekarang, akhirnya ramai negara-negara yang telah dihalang untuk memasuki kepada negara China, tuan-puan sekalian. Penerbangan ke China automatik dah jadi terbatan. Bahkan orang Cina pula tak boleh masuk ke dalam negara-negara atas urusan-urusan dan pelancongan dan sebagainya. Tuan-puan dan rahmati Allah. Maka kita nak sebut contoh, bila berlaku keadaan demikian yang kaitan dengan adab kita terhadap Allah, contoh bila berlaku macam ni, kita boleh keluarkan banyak kebarangkalian, banyak kemungkinan-kemungkinan. Kita buat kajian, oh virus ni kenapa dia jadi merebak? Apa puncanya? Punca dia Allah awal-awal dulu sebelum ni, tuan-tuan sekalian,
Banyak khabar-khabar berita, punca ni macam-macam cerita tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam mana betul mana yang tidak tuan-tuan rahmati Allah. Ada yang kata memang daripada China. Ada khabar pula yang mana virus tu dibuat tuan-tuan sekalian daripada Amerika Syarikat, diberikan kepada China, daripada macam-macam tuan-tuan rahmati Allah. Baik, nak sebutnya kita boleh cari macam-macam kebarangkalian, macam-macam punca tuan-tuan rahmati Allah. Dalam masa yang sama, yang nak sebut adab terhadap Allah ni, bila berlaku benda yang sedemikian, patutnya antara selain daripada itu kita melihat, ya Allah, apakah inilah di antara jalan untuk kita kembali kepada Allah? Kita kena beringat dalam kehidupan kita. Kadang kalaulah nak fikir daripada sudut musibah ataupun balasan daripada Allah pun boleh jadi. Yang mana China sekarang ini menjadi negara yang paling teruk dengan wabak penyakit virus corona ni tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Sampaikan beribuan mati tuan-puan dirahmati Allah. Tiba-tiba tak ada apa-apa, terjatuh, habis mati para jemaah sekalian. Kalaulah nak kira balasan daripada Allah, kita boleh lihat tracknya apa dia. Ya, hasil daripada mungkin Allah nak bagi tunjuk dengan kehebatan hanya dengan virus yang dulu sebelum daripada berlaku virus, kamu buat main membunuh orang-orang Islam yang berada di sana. Akan kita tengok sebelum berlaku kan, ada banyak berlaku pembunuhan orang Islam yang berada di China tuan-tuan sekalian. Jadi benda-benda ni semua tuan-puan dirahmati Allah, patut bila kita hari ni yang dinamakan adab terhadap Allah, kita tengok sebagai pengajaran tuan-tuan sekalian. Yang pengajaran ni membalikkan semula kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini adalah poin yang pertama dalam nombor 4 tuan-tuan sekalian. Yang mana poin yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah, Syekh ni kata juga tidak dikira beradab orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai sebarang daya dan kekuatan. Baik, antara adab Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada yang tu tadi, iaitu kita bagaimana meletakkan kekuatan ataupun keyakinan kita terhadap sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah, saya bagi contoh mudah tuan-tuan sekalian. Sakit dan ubat tuan-tuan dirahmati Allah. Baik, sakit dan ubat ni para jemaah sekalian, ubat ni tak kisah ubat doktor, apatah lagi macam ubat-ubat tradisional, ubat-ubat pemakanan sunnah dan sebagainya para jemaah sekalian. Lalu kita beli sesuatu ubat itu dengan tujuan apa dia? Harapan kita dengan ubat ni untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan kesembuhan tersebut. Lalu tuan-tuan sekalian, benda tu tak ada masalah. Cuma dalam masa yang sama, jangan orang kata terlalu kita meletakkan 100% sampai lupa yang mana menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Sebab tu kalau yang paling terbaik bila kita ikhtiar, betul, ikhtiarlah makan ubat tu, ikhtiar makan ubat kampung, ubat tradisional. Dalam masa yang sama, kita pun dalam hati ni, ya Allah, aku nak ikhtiar dengan makanan ubat ni, apa pun semua atas izin dari Allah. Itu yang paling terbaik tuan-tuan sekalian. Sebab tu hari ini diharamkan penggunaan yang orang kata apa ni, rantai magnet kesihatan tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa? Kalau ikutkan pada asal hukum perkara tersebut, dia tidak menjadi masalah tuan-puan dirahmati Allah. Yang mana al-aslu al-asya' fi al-ibahah tuan-puan sekalian. Dia hukum pada asal tidak menjadi masalah, tetapi tuan-puan dirahmati Allah, hari ini terpaksa diharamkan tuan-puan sekalian kerana kebergantungan manusia zaman sekarang kepada rantai kesihatan ini sampai melampau tuan-puan sekalian. Sangat melampau, seolah dia merasakan inilah yang betul-betul menyembuhkan. Cabut je jadi lemah tubuh badan. Kan ada jenis sampai tahap macam tu. Maka dia kena pakai, inilah dapat kuat. Kalau cabut je ni ustaz, saya terasa beza, lemah betul lah. Ni bahaya tuan-tuan sekalian. Keyakinan meletakkan tu pada tahap yang melampau tuan-puan dirahmati Allah. Lalu bila tak dapat tu tuan-tuan sekalian, tak dapat kesihatan, mulalah disalahkan dengan ni sebab kebergantungan dia melampau sangat. Jadi apa kita usaha, apa yang kita ikhtiar tak ada masalah, tapi letakkan dalam diri kita atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang dimaksudkan. Baik, ayat Al-Quranul Karim Allah menyebutkan di dalam surah Hud ayat yang ke-56. Ini sebagai dalil hujah yang nak menunjukkan kepada kita
Allah sebut ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha, yang bermaksud tiada sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jualah yang menguasainya. Nampak? Ayat Quran ni nak menjelaskan kepada kita, perhatikan betul-betul tuan-puan dirahmati Allah. Kita boleh sebut, Ustaz, kaki ni saya yang berjalan tadi sampai ke masjid. Kaki ni saya sendiri yang bergerak pergi buat kerja. Betul, kita boleh sebut demikian secara fizikalnya. Tetapi secara hakikat yang sebenarnya, pergerakan kamu boleh sampai ke masjid, pergerakan yang kamu boleh pergi ke mana-mana itu, illa huwa akhizum binasiyatiha, yang mana tidak lain dan tidak bukan Allah jualah yang menguasainya. Kita boleh sebut tangan ni tangan saya, kaki ni kaki saya, tangan ni saya yang buat itu, kaki saya ini yang pergi ke sana. Tapi balik pada Allah, Allah yang izinkan kita dapat bergerak langkah kaki hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ni dari sudut orang kata konteks kita melihat kaedah kita dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang keempat. Yang kelima, seseorang muslim memandang bahawa kurniaan-kurniaan Allah, nikmat dan juga rahmatnya terhadap dirinya dan seluruh makhluk adalah begitu jelas, maka berharaplah dia agar kurniaan Allah itu bertambah lagi. Lalu ia memohon kepada Allah dengan tulus ikhlas, dengan berdoa, dengan kata-kata yang elok dan dengan amal solehnya. Ini adalah satu daripada adab-adab terhadap Allah. Kerana bukan beradab dengan Allah namanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah yang meliputi dengan segala sesuatu, dan berputus harap daripada kurniaan Allah yang mencakupi dengan setiap yang ada. Yang kelima ni pula, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa dia? Iaitu kita melihat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dan kita harapkan sesuatu yang besar pada rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahasa mudahnya, tak menjadi masalah kita nak meminta sesuatu kepada Allah, kita berharap sesuatu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, kita minta, ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Jadikanlah aku bersama golongan orang-orang yang soleh. Jadikanlah aku bersama dapat memasuki syurga Jannatul Firdaus, mendapat syafaat Nabi. Benda-benda yang demikian, tuan-tuan sekalian, yang kalau ikutkan fikiran kita rasa tak layak, tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi tak ada masalah kita minta doa, minta perkara tersebut pada Allah Subhanahu wa taala, mesti kena dengan syarat. Syaratnya apa dia? Bila kita minta sedemikian, mestilah selari dengan usaha tindakan yang perlu kita lakukan. Minta saja tapi duduk tak buat apa, tak boleh jadi, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, aku nak masuk syurga. Ya Allah, aku nak dapat syafaat Nabi. Tetapi dalam kehidupan dia tak ada usaha, tak melakukan tindakan. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Dalam usaha, dalam hidupnya dia tak ada tindakan. Macam mana nak masuk dalam syurga? Ya Allah, aku nak berdamping dengan alim ulama, tapi dia tak ada tindakan, tak buat apa pun. Macam mana aku nak berdamping dengan orang alim ulama? Dia duduk saja. Itu tak jadi, tuan-puan dirahmati Allah. Maka yang pertamanya di sini dia sebutkan, berharaplah sesuatu pada Allah dengan segala kebaikan yang Allah berikan. Baik, yang kedua dalam ini juga dia kata larangan untuk berputus asa daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cepat mudah untuk berputus asa. Minta-minta, lepas tu kita dah cuba usaha tapi tak dapat-dapat, tetap juga rasa susah dalam kehidupan. Maka ini orang-orang yang beradab dengan Allah, dia tidak akan mudah berputus asa. Sebaliknya dia faham bahawasanya aku nak lebih dekat dengan Allah, maka lebih hebat lagi ujian yang akan didapati dalam kehidupannya. Ini tuan-tuan sekalian. Baik, ini di antaranya yang kelima. Baik, kita bagi laluan dahulu untuk azan fardu isyak. Masuk waktu dah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baik tuan-puan muslimin muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, demikian tadi adalah yang kelima berkaitan dengan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil ayat Al-Quranul Karim sebagai penguat daripada penjelasan tersebut antaranya di dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi dengan setiap-tiap daripada sesuatu. Dan seterusnya Allahu latifum bi'ibadih di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-19, yang mana Allah maha lembut tadbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihan kepada hamba-Nya. Baik, ini di antara ayat Al-Quran nak menunjukkan betapa luasnya rahmat daripada Allah yang boleh kita harapkan, kita usahakan dalam kehidupan kita. Baik, yang terakhir, yang keenam tuan-puan dirahmati Allah. Yang keenam di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim memandang kepada kekuatan azab Allah Tuhannya, kepada kepedihan siksanya dan kecepatan perhitungannya terhadap mereka-mereka yang asi, iaitu orang-orang yang melakukan maksiat. Maka dia mengelak diri daripada tindakan-tindakan tersebut dengan mentaatinya dan berhati-hati daripada melakukan maksiat terhadapnya. Ini pun di antara satu daripada adab-adab terhadap Allah, kerana tidak beradab di sisi orang yang berakal sekiranya seseorang muslim mendedahkan dirinya
dengan melakukan maksiat dan kezaliman. Sedangkan dia seorang hamba yang lemah dan tidak berdaya terhadap Tuhan yang gagah lagi maha perkasa. Baik. Yang keenam ni tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara kategori kita kena beradab dengan Allah iaitu hendaklah kita melihat terhadap kekuatan azab Allah, kepedihan siksaannya serta kecepatan perhitungan terhadap segala kemaksiatan yang dilakukan. Maknanya kita kena faham dalam hidup kita hari ini, aku kena berhati-hati kalau aku melakukan dosa dalam kehidupan, lakukan perkara yang maksiat, kekuatan azab Allah itu akan tiba pada diriku. Dan di antara cara yang lain juga, apabila aku melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bimbang-bimbang Allah terus memberikan balasan dalam keadaan yang segera pada diriku. Benda ni yang menjadikan akhirnya tuan-tuan sekalian, kita kena mengelak daripada tindakan-tindakan tersebut dengan mentaatinya dan berhati-hati untuk lakukan maksiat. Kita akan rasa berhati-hati. Ya Allah, takut, mudah, biasa saya sebut tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, paling mudah cara kita nak berhati-hati dengan kemaksiatan yang kita lakukan ni, dengan cara paling kurang tuan-tuan sekalian, kita fikirkan tentang soal kematian kita. Contoh, kalaulah kita buat sesuatu kemaksiatan ini, bagaimana tiba-tiba tengah buat maksiat itu Allah ambil nyawa, mati dan meninggal dunia dalam keadaan yang bagaimana? Bila kita berfikir demikian, maka paling kurang kita akan rasa berhati-hati. Ya Allah, aku takut kalaulah aku buat perkara yang zalim ni, aku buat benda yang maksiat ni, aku buat benda yang jelas dilarang oleh agama ni, tiba-tiba masa tu aku mati, aku meninggal dunia, maka pengakhiran hidupnya dalam keadaan sedang lakukan maksiat. Ni tuan-tuan sekalian, maka kita akan lebih berhati-hati tuan-puan dirahmati Allah. Sebab tu para jemaah sekalian, dalam hidup jangan kita sombong dengan bercakap besar, terutamanya apabila kita melakukan kemaksiatan. Kan sebelum ni beberapa dah sebulan dah kot, sebulan lebih kot tuan-tuan sekalian, isu yang pergi umrah tu tuan-tuan dirahmati Allah. Kan yang hamba Allah tu lah tuan-tuan sekalian, duk pergi umrah macam tu, last sekali balik, nak balik tuan-tuan sekalian, kita bimbang dengan gaya percakapan. Dia kata apa dia? Kalaulah betul saya ni bersalah, Allah akan bagi terus balasan saya, tapi saya tak ada apa tuan-tuan sekalian. Ini gaya percakapan, takut tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan buat main para jemaah sekalian. Dalam Quran Allah ada sebut, hatta iza farihu, Allah katakan, ya akan ada juga masa bila kamu lakukan kesalahan, kamu lakukan benda yang mungkar, perkara yang jelas salahnya, tetapi Allah tangguhkan dulu sampai bila? Iza farihu, hinggalah sampai kamu rasa seronok buat dengan perkara yang salah tersebut. Rasa seronok dengan benda yang salah ni, akhirnya apa? Dah jadi sebati tuan-tuan sekalian. Tak ada rasa apa, sampailah tiba sampai satu saat Allah bagi satu kali tamparan yang hebat kepada jenis manusia tersebut tuan-puan dirahmati Allah. Sebab tu berhati-hati, terutamanya dalam bab kemaksiatan ini. Bila kita sedar tuan-puan sekalian, patutnya kita kena istighfar, cari jalan. Ya Allah, aku sedar diri, betul aku ni sedar diri aku ni bagaimana, fitrah yang Allah jadikan aku ni sebenarnya bagaimana. Ini tidak tuan-tuan sekalian, malah siap boleh membanggakan diri. Saya ni kalaulah kata salah, lama dah Allah bagi bala, lama dah dapat balasan, tapi sampai sekarang alhamdulillah tak ada apa. Tuan-tuan sekalian, sama juga dengan kita. Kalaulah contoh kita terlakukan kesilapan, terbuat perkara yang maksiat, tiba-tiba tak ada apa dapat tuan-tuan sekalian, jangan sesekali dalam hati rasa selesa, rasa alhamdulillah ya Allah, walaupun dah terbuat benda tapi tak ada apa pun yang dapat. Jangan tuan-tuan sekalian. Ini di antara
perkara sifat yang bahaya duduk dekat dalam hati kita. Baik, lalu disebutkan tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang demikian ini tidak beradab kerana orang yang berakal itu sekiranya dia lebih lagi mendedahkan dirinya dengan melakukan maksiat dan kezaliman, sedangkan dia seorang hamba yang lemah dan tidak terdaya terhadap Tuhan yang gagah lagi perkasa. Ini dia rasa seronok mendedahkan kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan. Zaman sekarang inilah banyak yang berlaku tuan-tuan sekalian. Buat perkara yang maksiat, buat perkara yang dosa, ia lebih gemar mendedahkan dilihat oleh orang ramai berbanding dengan perkara yang baik. Kalau perkara yang baik tu ada macam-macam alasan. Antaranya, ustaz tak baik buat benda baik ni bagi orang nampak jadi tak ikhlas. Tu alasan-alasan je tuan-tuan sekalian. Tapi yang dia buat kemaksiatan, mendedahkan kemaksiatan yang jelas dilakukan itu, dia tak terfikir, tak baik kita buat ni, dedahkan maksiat, dah dosa satu, orang tengok pula lagi. Tuan-puan dirahmati Allah. Jadi sebab itu dalam Islam kita tak digalakkan mendedahkan kemaksiatan yang dilakukan. Hatta tuan-puan dirahmati Allah, dari sudut hukumnya, kalaulah kita lakukan kesilapan sekalipun, terutamanya zaman dulu-dulu, tak boleh, tak digalakkan untuk kita bercerita apa yang telah kita lakukan. Contoh, dulu zaman ranggi tuan-tuan sekalian. Sekarang dah ada zaman anak cucu tuan-tuan sekalian. Sebaiknya jangan suka seronok dicerita pada cucu. Tengok, ini atuk dulu masa zaman ranggi nampak seluar sekerat atas daripada lutut. Tuan-tuan sekalian, bangga tuan-tuan dirahmati Allah. Maka benda ini seeloknya disimpan dan tak elok diceritakan, takut bimbang-bimbang sampai satu masa ia menjadi satu benda yang fitnah. Fitnah ni apa dia? Al-fitnatu naimun. Fitnah ini dia tidur. Fitnah ini sunyi, dia tidur diam. Jangan dikejutkan perkara tersebut tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi ini dari sudut adab kita para jemaah sekalian. Baik, itu yang keenam kita habis setakat itu dulu tuan-tuan dirahmati Allah. InsyaAllah hari Selasa minggu keempat nanti kita sambung untuk ciri yang seterusnya berkaitan adab terhadap Allah. Ada lebih kurang dalam 1-2 lagi, dan habis tu kesimpulan, lalu masuk terhadap adab-adab dengan Al-Quranul Karim. Baik, sekadar itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati pertemuan kita, dan bersalam-salaman di antara kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita bersama insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang itu hakikatnya dari Allah, namun disandarkan pada diri saya sebagai manusia yang tidak